بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. Di dalam kitab kita, iaitu kitab Adabul Mufrad, kitab adab yang eksklusif membincangkan tentang adab. Walaupun dalam kitab Sahih Bukhari itu dia adalah dalam bab adab, tapi yang ni lebih khusus. Kita baca kitab Adabul Mufrad, iaitu kitab yang dikaryakan oleh iaitu Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ni kita panggil Amirul Mukminin fil Hadis. Dia ni adalah khalifah paling pakar dan paling expert dalam ilmu hadis. Jadi di rumah kita paling tidak kita ada simpan dua sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, untuk rujukan supaya kita tidak terdedah kepada hadis-hadis yang dihantar melalui WhatsApp. Yang ni memang dia ikut suka, semua nak jadi ustaz belaka. Semua pakai share, tapi benda share yang palsu. Ya, kita kalau pakai engineer bahagian elektrik, kita share elektrik cukuplah. Kalau kita pandai bab jalan, kita share bab jalan raya sudah. Kalau kita pandai masak, kita share bab masak sudah. Ya, biar ahli agama yang share benda-benda yang sahih ni, insya-Allah. Baik. Kita hari itu habis membincangkan di dalam bab yang menyatakan tentang berlaku baik kepada kawan si mati. Maksudnya, katalah atau ayah kita ke mak kita tu mati, maka kalau kita nak bagi pahala kepada ayah dan mak kita tu, maka ziarahilah kawan kepada mak dengan ayah kita tu. Ini ada dalam hadis Nabi. Mari kita baca hadis yang pertama dulu lah. Baik. Berbuat baik kepada teman ayah daripada Abdullah bin Salih, daripada Abdullah ibn Umar, seorang orang Badui berada di dalam perjalanan di mana ayah orang Badui ini adalah teman kepada Umar Al-Khattab. Cerita dia mula daripada anak Saidina Umar. Anak Saidina Umar, dia bertemu dengan seorang Badui yang lebih kurang umur dengan dia. Dan ayah kepada Badui itu adalah kawan kepada ayah Abdullah. Siapa dia? Saidina Umar Al-Khattab. Jadi dua orang anak jumpa di antara seorang ni. Dan baru Abdullah bin Umar ni dia perasan bahawa rupa-rupanya ayah kepada orang Badui ni, dia ni kawan kepada ayah dia, yakni Saidina Umar Al-Khattab. Maka orang Badui itu lalu berkata, "Bukankah engkau putera kepada fulan?" Siapa dia? "Bukankah engkau putera kepada Saidina Umar Al-Khattab?" Kadang kita duk sebut nama Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu semualah anak kepada ni, dan kita pun sebenarnya tak tahu siapa nama dia. Kan? Kita pun dengar Ibnu kot. Tak, bukan nama dia Ibnu. Nama dia Abdullah bin Saidina Abbas contohnya. Abdullah bin Saidina Mas'ud, Abdullah bin Saidina Umar. Banyak nama Abdullah lah dulu. Maka Ibnu Umar menjawab, "Benar." Lalu Ibnu Umar memberikan kepadanya unta yang dinaikinya. Anak Saidina Umar ni jumpa dengan orang Badui itu, maka orang Badui itu kata, "Hang ni bukan anak Saidina Umar." Betul. Dan Saidina Umar kata, Saidina Umar ni perasan yang ayah kepada orang Badui ni kawan kepada
Sayyidina Umar yang telah meninggal. Yang ni anak dia tu. Ya, yang meninggal adalah ayah dia. Maka apa yang yang Abdullah ibn Umar buat? Abdullah lah, senang kata. Abdullah apa buat? Dia bagi unta yang dia naik itu kepada orang Badui itu, dan kemudian dia buka serban yang dia pakai, lalu dia bagi kepada orang Badui itu. Kenapa dia bagi? Sebab pak kepada orang Badui itu adalah kawan kepada arwah ayah dia. Kawan kepada arwah ayah dia. Orang lain berkata, bukankah orang lain ni bila nampak, unta tak cukup lagi ke? Nak bagi serban pula. Kan ya? Maka ada orang-orang lain berkata, bukankah sudah cukup jika engkau memberikan 2 dirham saja sudahlah. Wahai Abdullah ibn Umar, kan, tak payahlah bagi sampai ke unta tu. Serban-serban tak payah bagi lebih kurang 1-2 dirham sudahlah. Depa bukan reti pakai duit. Lebih kurang macam tu lah. Dahlah demo tu kedekut. Orang lain pun disuruh kedekutnya. Lebih kurang macam tu. Baik, maka Abdullah ibn Umar berkata, Nabi SAW bersabda, jagalah hubungan dengan sesiapa sahaja yang pernah dicintai oleh ayahmu, dan jangan kamu memutuskannya. Kerana jika engkau memutuskannya, maka Allah akan memadamkan cahayamu, yakni cahaya imanmu. Dalam hadis ni kata, Abdullah ibn Umar cerita kepada orang-orang yang duk kata kat dia tu, yang hang duk pi bagi kat orang tu macam-macam buat apa? Lebih kurang sedekah RM1 2 sudahlah. Kan ya? Abdullah ibn Umar kata, aku bagi unta, aku bagi serban ni disebabkan aku pernah dengar Nabi bersabda, jagalah hubungan dengan siapa-siapa sahaja yang bapakmu dulu cinta kat dia, kasih kat dia, sayang kat dia, silaturahim dia kuat. Dan seandainya kita putus, sedangkan dia kata sedekah bagi dan sambung hubungan tu, tapi kalau putus, maka dikatakan Allah akan padam cahayamu. Dikatakan di sini cahaya itu adalah bermaksud iman. Apa maksud dia? Siapa-siapa tak suka menyambung hubungan silaturahim adalah orang yang tak beriman namanya. Ini kita boleh rujuk dalam hadis Muslim. Nabi kata, tidak akan masuk syurga pada kalian. Siapa dia? Yang tidak beriman. Tidak juga dipanggil kamu orang beriman bila tidak berkasih sayang. Maukah tidak aku bagi tahu dekat hampa cara macam mana nak berkasih sayang? Afshus salam, sebarkan salam. Jadi syarat nak jadi orang beriman tu adalah berkasih sayang satu sama lain. Siapa-siapa yang putus hubungan silaturahim, maka putuslah iman dia. Dia tidak digambarkan sebagai orang yang beriman. Maka di sinilah yang dikatakan bahawa kita kena disuruh oleh Nabi SAW agar yakni menghubungkan tali silaturahim dengan siapa-siapa. Contoh saya, mak saya dah mati ketika masa duk ambil SRP dulu. Tahun 1985. 85 ambil SRP. Tahun tu mak saya meninggal. Maka kita yang faham ni buat apa? Maka kita ni terus menghubungkan siapa-siapa yang mak kita kawan dengan dia, siapa-siapa yang mak kita sayang dengan dia. Mak kita kawan dengan makcik Leha, kita ziarah makcik Leha. Mak kita kawan dengan makcik Rosna, kita kawan dengan makcik Rosna, kita bagi bantuan kepada dia, kita hadiah dan sedekah kepada mereka. Kenapa? Sebab inilah yang diajar oleh Nabi SAW. Baik. Sebelum kita tengok dalam bab pengajaran, mari kita tengok riwayat hadisnya dulu. Hadis ini dibawa oleh Abdullah bin Salih. Ulama mentakhrij hadis ni sebagai hadis yang dhaif. Mengaji kita mengaji, tapi kita bagi tahu.
Sebagai syarat kita beramanah dengan ilmu, maka kita kena bagi tahu. Tapi jangan tipu orang. Ustaz-ustaz macam kami, esok tak larat nak tanggung, kita bagi dah hadis-hadis yang tak kena gaya, kami kena tanggung. Nah, baik, hadis ni dikatakan sebagai kategori hadis dhaif kerana ada di dalamnya seorang perawi yang namanya Abdullah bin Saleh yang ada masalah lemah dalam hafazannya. Sementara telah disalah riwayat baik sanadnya maupun telah matannya dan sebagainya. Tetapi mengaji tak habis, mengaji memang tak habis. Tetapi ada hadis yang sahih yang menyokong amalan buat baik kepada teman arwah. Tang mana? Sahih Muslim. Dalam riwayat yang menyatakan dalam Sahih Muslim, hadis yang marfu' terus sampai kepada Nabi SAW, Nabi kata, inna abarral birri silatul walad ahla wuddi abi. Sesungguhnya sebaik-baik bakti adalah bakti seseorang yang menyambung hubungan dengan orang yang pernah dicintai oleh ayah dia. Hadis ini sahih, Sahih Muslim. Maka walaupun hadis tadi itu kita baca hadisnya dhaif, tetapi keseluruhan hadis tu cerita dia lebih kurang sama dengan hadis sahih, buat baik kepada teman, kepada arwah ayah kita atau arwah mak kita. Ini disuruh secara umumnya. Yang dhaifnya kita tak boleh lah pergi bagi unta kat dia. Sebab yang dhaif, kita ada 2-3 biji kereta, pergi bagi kereta dengan dia sebab kita percaya pada hadis dhaif. Yang tu tak boleh. Yang tu tak boleh. Cuma dalam hadis dhaif ni, dia hadis ni dhaif sahaja, bukan dhaif jiddan, bukan terlalu lemah. Tu kena faham juga. Ya, kena faham juga. Maka walaupun dhaif, maka dikatakan di sini telah disokong dengan hadis sahih riwayat Imam Muslim, disuruh oleh Nabi. Nabi kata bakti yang terbaik bagi seorang mak dengan ayah adalah apabila kita menyambung silaturrahim dengan teman yang dicintai oleh si mati, yang dikasihi dan dicintai oleh si mati. Mudah je. Malam ni kita fikir, saat lagi waktu balik kita fikir, kalau lah ayah kita dengan mak kita dah mati, kita fikir siapa yang duk rapat dengan dia. Dia duk pi apa nama ni, restoran apa nama mamak ARR apa nama tu kat tepi tu kan. Ayah duk pi kena tertarik dengan siapa? Ayah ni bila ada masalah dia pi jumpa siapa? Ayah masa pi mancing walaupun tak dapat ikan dengan siapa? Kan? Ayah ni, ayah dia pi mana pun kawan dia hak ni dia cukup jaga. Mak kita rapat dengan siapa? Maka kalau kita nak bantu mak dengan ayah kita, selain daripada doa, selain daripada wakaf harta dan sedekah, doa anak yang saleh, maka salah satunya adalah berbaktilah kepada orang yang arwah sayang. Ya, walaupun hadis ni dhaif, tapi telah disokong oleh hadis yang lebih sahih di dalam kitab Sahih Muslim. Tuan-tuan, Imam Muslim bukan calang orang. Imam kedua dalam ilmu hadis selepas Al-Bukhari, dan Imam Muslim adalah anak murid kepada Imam Al-Bukhari. Ya. Jadi kita, kalaulah kita rasa kita ni sayang kat Nabi, kitab hadis kena ada di rumah kita. Ambil hak mudah-mudah sudahlah. Beli kitab hadis yang dah ada syarah dan keterangan dia. Mudahlah kita faham. Sebab kadang-kadang kalau kita baca hadis terus kita faham ikut cerita kita, mengaji tak mau. Kita faham ikut kita saja tu tak boleh lah. Ya? Jadi pula banjir, kita duk kata mereka ni buat maksiat ni. Sebab buat maksiat ni yang jadi banjir ni. Yang dia kata ke orang bukan maksiat. Tu manusia. Tu manusia. Yang dia mengata ke orang, dia fitnah ke orang, dia kata bukan maksiat. Dia tak perasan. Maka hati-hati. Orang yang memahami hadis, jangan faham hadis tu tibai orang aja. Kena letak atas kepala kita. Baik. Dalam hadis ini, pertama sekali dorongan agar menyambung hubungan, agar berbuat baik
dan memuliakan rakan-rakan ayah. Bila dalam hadis sebut ayah, dalam Quran sebut ayah, maksudnya merangkumi mak. Tapi kalau dia sebut mak saja, mak itself, habis lang tu saja. Tapi kalau sebut ayah tu, dia ketua keluarga. Ar-rijalun qawwamuna 'alan nisa. Maka dorongan ni, mak ke, ayah ke, adalah satu bentuk bakti kepada orang tua, adalah menyambung hubungan dengan orang yang dia sayang. Bukan hanya menyambung hubungan, buat baik dengan orang yang dia sayang. Bukan hanya buat baik, memuliakan orang yang dia sayang. Tuan-tuan, perempuan, ada orang sahabat-sahabat kami yang mak pak dia dah mati, dan mak pak ni ada kawan yang sangat baik dan sebagainya. Apa mereka buat? Mereka sponsor pi umrah. Allah, tak boleh sponsor lah, tak boleh pi. Oh, dia kan, ya? Tak boleh sponsor dah, tak boleh pi dah. Kan, dia main pula Omicron, bunyi macam Roundup punya tu. Iya, betul. Ada satu racun, nama pun lebih kurang Omicron juga apa sebenarnya. Dan Allahu Akbar, tak tahu nak katalah, ya. Baik, tak apalah, saya baru cadang nak pi ambil booster. Tak ambil lagi. Kan, ya, hari mereka bagi tarikh pula tu, hari tu kita pula kelang kabut dengan itu ini, tiba-tiba ya keluar, ingat baru cadang nak ambil booster, tu dia mereka cadang nak bagi nombor 4 pula. Esok tiap bulan pergi cucuk kita. Kan, tiap bulan pergi cucuk, lama-lama mati dengan cucuk tu. Tak apalah, kita usahalah, selagi usaha lagi benda elok buat, cuma jangan tinggal doa lah. Jangan tinggal perasaan, rasa kebergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan juga di dalam hadis ni juga dia ada satu ancaman selain daripada bentuk dorongan hang buat baik dengan kawan mak hang muliakan kawan pak hang bagi bantuan kepada mereka. Di sebalik itu, siapa yang memutuskan hubungan dengan kawan yang dicintai oleh si mati, maka ada ancaman di sana, iaitu dapat memadamkan cahaya iman. Ui, bahaya. Orang yang terpadamnya cahaya iman, dia mailah mati berapa juta orang pun tak dapat peringatan kat dia. Orang yang iman dia jadi gelap, banjir ni satu syahalam, dia buat tak peduli tu, sebab tak kena kat dia. Tak ada rasa apa. Dia kata nak buat keluar duit sikit pergi sedekah kat mangsa banjir, tak ada harapan. Dia ni ahli-ahli orang yang faham elektrik, kok nak pergi bantu, pergi repair apa di rumah orang yang masalah elektrik, tak ada harapan lah. Dia tak fikir langsung. Takut ni padamnya cahaya iman, takut-takut padamnya nilai kebaikan. Kita tak buat dah kebaikan, malah kita tak nampak offer dan tawaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Ibnu Umar, ia berkata, hadis yang kita baca tadi itu, iaitu sesungguhnya Nabi bersabda, sebaik-baik bakti adalah baktinya seseorang yang menyambung hubungan dengan orang yang pernah dicintai oleh ayahnya. Ini hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Al-Bir Was-Silah, ya, Al-Bir Was-Silah, iaitu buat baik dan silaturrahim, iaitu dalam riwayat Imam Muslim. Telah ditakhrijkan hadis ini, ianya hadis yang sahih. Apa saja tuan-tuan, bila ada hadis ni umum, sifat hadis ni umum, maka buat apa saja demi kebaikan mereka tu pahala. Tapi bila kalau hadis tu khusus, contoh lepas mayang, hadis, ada satu hadis kata, sahabat Nabi, dia bagi tahu Sauban, maula Nabi, dia kata Nabi SAW lepas bagi salam, tak ada perkataan lain yang kami dengar melainkan Nabi beristighfar sebanyak 3 kali. Tak ada benda lain. Dia tak ada baca macam kita ada tu imam, kadang-kadang dia baca lepas-lepas bagi salam, dia ada satu bacaan, apa nama saya pun lupa dah, sebab saya tak baca tu kan, jadi tak tahu. Ada satu bacaan. Tapi dalam hadis sahih kata, apabila Nabi habis saja salat, maka tak ada kalimah lain yang kami dengar melainkan istighfar 3 kali.
Sampai kat situ, maka istighfar ni hang nak istighfar pendek boleh, hang nak istighfar panjang pun boleh. Umum lah. Tapi dia tak jadi umum. Sebab sahabat yang lain tanya kepada Al-Auza'i dalam perawi hadis tu, ya Al-Auza'i, bagaimana istighfar Nabi? Daripada umum akan jadi khusus. Maka Al-Auza'i kata, Nabi menyebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Akhirnya jadi khusus lah. Jadi kita tak boleh buat benda lain melainkan yang tu. Sebab itu khusus. Tapi kalau umum, kita boleh astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Boleh. Tapi bila ada dah khusus dah, gambaran tu bentuk macam mana ya Al-Auza'i, Nabi kata 3 kali astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku kita sayang dekat dia, kita baca hitam tu sudah. Lepas solat, waktu lain hang nak baca panjang mana, terpulanglah. Macam ni keadaan dia. Hadis ni bersifat umum. Apa-apa sahaja kebaikan, yakni apabila kita tahu dah dia tu kawan pada arwah ayah dan mak kita, maka buat kebaikan padanya. Apa-apa sahaja, apa gambaran kebaikan, buatlah. Contoh, Taman Seri Muda. Rumah dia hancur terus, tak ada apa boleh pakai dah. Kita tengok-tengok lah, arwah ayah punya kawan baik ni daripada zaman bujang dulu naik Vespa sama-sama. Rumah dia apa pun tak ada. Lah ni kita jadi anak, kita pula engineer ke doktor ke, duit simpanan banyak, nak bagi pahala kat pak, sayang kat pak, bawa keluar simpanan pergi cari kawan pak kita tu. Dan isilah dalam rumah dia buh peti air, buh apa sebagainya. Saya ada seorang ustaz kawan, kita ustaz, alhamdulillah Ustaz, kami baru pergi bagi bantuan. Pergi sampai bantuan tu jumpa satu rumah. Hak last sekali rumah dia. Pergi sampai kat situ, tanya, "Kak, ada keperluan lagi tak? Nampak rumah dah bersih semua dah." Kami adalah bawa susu sikit untuk bayi dan sebagainya. Lepas tu ada lebih kurang, dia kata tak payahlah, bagi susu saja untuk baby dia saja. "Kak, macam mana keadaan?" Dia kata, "Alhamdulillah banjir ni." Dia kata, "Alhamdulillah banjir." Pasal apa? Dulu di rumah kak TV tak ada. Lepas banjir ada TV baru. Dulu rumah kak oven tak ada, mesin buat kuih tak ada, kapet tak ada, meja kerusi tak ada. Lepas banjir orang pakat main hantar satu penuh rumah, dia kata. Hadiah selepas banjir. Tu nikmat dia. Daripada dulu dia kata, kita marahlah bila banjir sebab barang kita hilang. Dia memang rumah dia tak ada apa, tidur pun atas totonya. Dia main-main lepas ni tidur atas Dreamland. Allah. Itu dia nikmat bila mana Allah Ta'ala dia nak bagi. Jadi kita ni belajarlah buat baik. Saya ulang macam itulah, belajarlah buat baik kepada kawan, kepada arwah mak atau ayah kita, buat baik, muliakan mereka, jaga hubungan dengan dia. Paling tidaklah nombor dia ada dalam WhatsApp kita tu, duk tanya habang pak cik apa habang, duk tang mana, sihat ke tidak, begitu begini. InsyaAllah. Kalau dia sakit, kalau kita nak bagi ayah kita dapat pahala, bantu bagi rawatan kepada dia. Kalau mata dia rabun, kita ada duit banyak, kan dia nak baca Quran tak boleh, nak bagi pahala ke ayah dia, bawa pergi jumpa doktor muhaya, bagi terang mata baca Quran. Dak sungguh. Kalau kita sayang kat mak pak, rasa-rasa dak kot, nak bagi kat mak pak ni kedekut baik. Beli TV 65 inci tak ada masalah apa pun. Itu kadang-kadang lah, kita lah insya-Allah kita kena belajar sungguh. Dan dikatakan inna abarral birri, yakni bakti yang paling baik terhadap ayah dan ibu. Bakti yang paling baik,
Jadi kita kena ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis bantuan sokongan, innal abarril birri silatul walad ahla wuddi abihi. Yakni hadis ni kata keutamaan menyambung hubungan dengan para sahabat ayah, yakni setelah ayah meninggal. Dan hal ini berlaku juga pada sahabat ibu, sebab disebut ayah merangkumi. Juga dalam bahasa ni menyebut bahawa sahabat kepada kakek, yakni atuk atau nenek kita. Yakni siapa sahajalah, siapa sahaja, ataupun disebut suami dan isteri. Apa maksud? Saya isteri meninggal hari tu bulan 3. Kan ya, 11 hari bulan 3 isteri meninggal, breast cancer. Jadi apa yang kami buat pada 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, hak mana rapat dengan arwah ni, boleh kata setiap 3-4 hari kita hantar sesuatu, ajak anak-anak. Inilah sunnah Nabi. Pergi jumpa orang tu, jumpa cik ni. Ada nama-nama yang memang isteri saya selalu duk sebut. Masa sakit nak jumpa orang ni gitu gini, masa dia sihat dia jumpa Cik Ila, dia jumpa Cik Rusna, dia jumpa macam-macam kawan-kawan dia yang akrab-akrab. Kawan yang seronok pun ada, kawan yang waktu dia sedih pun dia boleh mengadu sana. Jadi kita pergi sambung. Rasa ada duit banyak lagi, hantar nasi Arab. Rasa ada duit banyak lah. Kalau tak ada, kita hantar ikan masin. Janji silaturahim tu ada. Tanya habang mereka apa lebih kurang macam tu. Sama juga isteri kita, kalau kita mati dan dia kenai kawan-kawan hak mana hak kita sayang, dia juga boleh buat demikian. Dan hadis ni menyebut secara umum pahala tu sampai kepada si mati. Nikmat banyak. Dia pahala kepada si mati kalau kita nak hantar, bukan takat buat kenduri arwah. Kita orang Melayu ke rindu kat ayah buat kenduri arwah. Tu je lah. Bukan ada kerja lain. Kan? Kenduri arwah saja. Yang tu saja yang kita. Tak. Agama mengajak dalam bentuk yang lain. Sama juga kalau kita baca dalam hadis. Bagaimana ketika Nabi SAW merindui siapa? Isteri dia. Arwah Khadijah binti Khuwailid. Isteri pertama Nabi yang ketika Nabi menikahi Khadijah, dia tak poligami. Dia tak poligami. Sampailah Khadijah meninggal, baru dia menikahi Saudah, isteri yang paling tua dan badan dia berisi sikit. Dan nombor 3 baru dia menikahi Aisyah, isteri yang paling muda. Kan hak lain-lain tu dia bersambung kemudian. Dan setiap kali, tuan-tuan kalau baca dalam Sahih Bukhari, tuan-tuan akan jumpa bagaimana Aisyah cemburu dengan Khadijah terhadap Nabi. Nabi ni bila rindu dia sebut Khadijah. Kita macam tu ke? Lah saya sama tuan-tuan. Ni ada kemungkinan isteri saya pun tengah menonton ni. Ada berapa? 128 orang dalam Facebook saya. Ni mungkin isteri saya tengah menonton. Dia pun cemburu. Bila tiba-tiba kita terasa teringat dekat arwah, dia nampak kita lain, dia pun cemburu. Bila kita tanya dia, pasal apa cemburu, orang tu dah mati? Aisyah pun cemburu. Bukan kata orang lain, Aisyah pun cemburu. Maka cemburu ni adalah perkara biasa saja. Cuma jangan melampau. Dan Nabi SAW bila dia rindu dengan Khadijah, apa dia buat? Aisyah duk komplain ni. Ni bahasa Aisyah pun boleh tahan. Tuan-tuan baca hadis. Ya Rasulullah, apa hebat sangat orang tua tu? Hadis tu cerita macam tu. Apa hebat sangat orang tua tu, badan dah dimamah cacing, masuk mati dah. Yang duk sebut sangat tu pasal apa? Nabi SAW dengar macam tu saja, Nabi sembelih kambing, lagi hantar pergi kat kawan Khadijah lagi. Ini kaedah dia. Bila isteri mati, bila kita nak buat kebaikan macam mana? Sedekah kepada kawan-kawan. Nabi hantar kambing ni pergi sedekah dekat kawan-kawan kepada Khadijah binti Khuwailid.
Ini keindahan yang diajak di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak buat baik kepada si mati, siapa-siapa sahajalah yang kita nak buat baik. Cuma dalam hati kita tu sekadar niat. Sudahlah, bila kita niat dan kemudian kita buat kebaikan, dan itulah kebaikan yang telah disebut dalam hadis sahih Muslim. Cuma yang hadis tadi itu memang dia dhaif, cuma bila ada sokongan daripada hadis sahih Muslim, maka di sini dikatakan bahawa bolehlah kita beramal dengan perkara tersebut. Baik. Dan kemudian hadis yang kedua, jangan memutus orang yang pernah mempunyai hubungan baik dengan ayahmu, jika tidak cahayamu akan padam. Hak tadi kita sebut dah. Ada dua bentuk. Satu, buat baik kepada orang yang baik dengan ayah dan ibumu. Dua, kalau hang tak buat baik atau hang putus hubungan silaturahim, maka cahaya akan padam. Apa cahaya padam? Cahaya iman. Mai tang mana cahaya iman akan padam? Sebab tanda keimanan seseorang adalah dia menghubung tali silaturahim. Gitu. Okey, baik. Hadis yang kedua. Dalam bab kecintaan itu diwariskan. Dalam bab kecintaan itu diwariskan. Bishr bin Muhammad mengkhabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah mengkhabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Abdurrahman mengkhabarkan kepada kami dari Muhammad bin Fulan bin Talhah an Abi Bakrin ibni Hazmin an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kafaituka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal wudda yutawarathu. Dalam hadis ini, hadis riwayat dalam kitab Syu'abatul Iman, dalam kitab Syu'abatul Iman riwayat Imam Baihaqi. Baik. Daripada Abu Bakr bin Hazam, dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut sini tak ada nama. Yang sebut nama siapa? Abu Bakr bin Hazam. Tapi kemudian selepas Abu Bakr bin Hazam, an rajulin, daripada seorang lelaki, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat Nabi, nama dia pun tak tahu. Jadi kita tak payah pergi tambah nama situ min ashabin Nabi Imran Yusuf, tak boleh. Bila dalam hadis kata tak kenal, maka kita sebut tak kenal. Okey, baik. Qala, lalu dia berkata, ku cukupkan engkau bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maksudnya gitu. Sempurnalah kononnya Nabi bersabda. Apa dia? Innal wudda yutawarathu, sesungguhnya kecintaan itu diwariskan. Bila mak dengan ayah kita ni meninggal, dia sayang kepada teman-teman dia yang masih hidup, maka rasa cinta mak dengan ayah kita yang buat tu waris pada kita. Kita pula sambung kebaikan yang mak dengan ayah kita buat. Ustaz, mak dengan ayah saya mati lama dah. Saya baru dapat ilmu hari ni, dan ilmu saya dapat pun kawan mak dengan ayah saya pun mati dah. Ada orang tanya macam tu. Baru dapat ilmu Ustaz, tak apalah, tak terlambat lagi. Apa terlambat? Tak terlambat. Doa untuk dia, sedekah untuk dia, wakaf untuk dia. Kita yang buat dapat pahala, si mati dapat pahala, ayah dengan mak kita pun dapat pahala, sebab itu teman kepada ayah dengan mak kita. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Dalam hadis ini riwayat Imam Baihaqi, tapi hadis ni adalah hadis dhaif. Hadisnya dhaif. Apa maksud dhaif? Lemah. Dalam mengaji hadis paling simple, hak paling atas sekali, sahih. Sahih ni wajib, bila baca saja, tahu saja, terus wajib beriman. Tak buat, itu masalah kita. Percaya, kena percaya, wajib. Dia diletak, untuk letak hukum tak ada masalah, yang sahih. Mai yang kedua, hasan, baik. Baik, hadis tu baik, hasan. Bab hasan boleh.
buat baik boleh, hukum boleh, tak ada masalah. Dia rendah sikit pada sahih, tapi dia diguna pakai dalam hukum. Mai yang ketiga, dhaif. Ada dhaif ni dia lemah. Satu dhaif dia panggil dhaif, sebahagian ulama kata aula, dhaif yang baik. Dhaif dia aula, baik. Ya, baik. Maksud baik di sini apa? Macam tadi, dia dhaif, tapi ada sokongan hadis lain lagi yang sahih. Maka dia jadi dhaif tu aula, dhaif yang baik. Jadi boleh pakailah sebagai apa? Sebagai fadail amal. Sebagai membawa kita melakukan amalan, tapi dari sudut hukum tak boleh juga. Kita nak pakai hadis sahih, hadis dhaif, nak bagi hukum kita, okey hang kena solat macam ni hadis dhaif buat, tak boleh. Tapi untuk amalan boleh. Dan satu lagi hadis yang dikatakan itu, yang kita panggil dhaif tu, dhaif jiddan tu, ya, apa nama ni? Dhaif dia keterlaluan. Ya, keterlaluan dah nak sampai kepada tahap maudhu', palsu. Ya, maudhu' ni kita selalu dah dalam grup WhatsApp kita boleh jumpa Bila jumpa, apabila kamu mengetahui datangnya bulan Rabiul Akhir, contoh, dan kamu bagi tahu kepada orang lain, maka kamu akan dapat pahala masuk syurga 70 tahun dulu daripada orang lain. Siapa-siapa yang tahu akan masuknya Ramadan, maka bila hang bagi tahu ke orang lain, hang dapat pahala 70 tahun dulu masuk syurga. Bukan masuk dapat pahala 70 tahun dulu masuk neraka. Kita nak share je. Kita nak share je. Semua pakai nak tunjuk alim lah kak. Pakai share hadis palsu. Dah ustaz, saya bukan tahu kata hadis tu palsu. Kalau tak tahu kata hadis tu palsu ke sahih, buat apa? Jangan share. Hang baca sudahlah. Kan? Ini masalah kita, pakat-pakat nak tunjuk pandai. Tuan-tuan kalau buka dalam Facebook, kalau tuan-tuan rajin lah tengok dalam Facebook, tuan-tuan tengok dalam komen tu. Bak komen tu. Ada seorang keluar status saja, dia nanti komen bang. Yang komen bukan ustaz. Baru nak start depa. Yang komen tu baru nak start. Ada hak dah lama start, tak hidup. Bateri kong. Ustaz-ustaz dia tak komen dalam tu. Kalau dia nak komen, dia akan pergi terus kepada message Facebook orang tu. Itu amalan kami. Bila dia bawa keluar satu-satu benda, lain macam ni, benda ni tak elok ni. Dia bukan komen situ. Dia tekan masuk dalam Facebook orang tu dan dia hantar message secara peribadi. Secara peribadi. Kita tak apa, hang marah pilah dengan orang macam mana pun, tapi jaga, jangan tunjuk kita tu bodoh sangat. Jangan. Komen, tak payah duk komen. Kalau kita tak reti, jangan komen. Hari ni fashion. Bila bini buat salah, suami ambil video, masuk dalam Facebook. Satu dunia tengok. Bila laki buat salah, bini ambil video. Bangga sangatlah cerita yang laki kita tu jahat. Yang sebelum ni duk tidur satu katil, makan satu pinggan, berpuluh tahun tiba-tiba pergi cerita ke orang. Dah lah laki tu buat jahat. Lepas tu hang pula jadi jahat sebabkan kejahatan orang lain. Apa dapat? Sia-sia. Yang lebih buruk kan, bila keluar macam tu, siapa yang dapat kesan? Anak-anak malu. Pergaduhan mak dan ayah jadi seperti cerita apa nama ni, Azura tu contoh. Ya, jadi seperti cerita Sembilu, jadi macam filem pula macam tu. Anak-anak malu, terkesan. Jadi saya pernah buat program Tanyalah Ustaz, tajuk dia pendek je, la taghdab, jangan marah. Nabi kata marah tu mai daripada setan. Setan dicipta daripada api, maka padamkanlah dengan air. Nabi suruh ambil wuduk, tak boleh juga basuh muka, tak boleh juga minum air, tak boleh juga pi mandi, tak boleh juga tengok tang mana ada kolam terjun. Tu kan, rendam sikit. Kalau tak boleh juga pi tempat mandi air. Itu cerita dia. Jangan buat perangai tak elok. Kadang-kadang hari ni kita sangat takut orang nak berdoa dalam Facebook.
Kan berdoa tu dalam Facebook, ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah kemudahan suamiku, dia sedang dalam perjalanan membantu mangsa-mangsa banjir. Hang bukan doa kat Facebook, tak payah. Tu kan. Siapa yang tidak mengaminkannya, ancam pula orang bawah tu pula tu. Dia bagi ancaman. Siapa yang tidak mengaminkannya, maka mereka itu tergolong dalam golongan manusia yang sombong. Banyak ustaz dengan ustazah dalam Facebook banyak. Jadi kita kalau nak tegur tu, kalau kita rasa dia tak berapa betul di seluruh agama, masuk Facebook dia, pergi messenger dia, hantar, bagi salam elok-elok, tanya elok-elok, ya, tambah-tambah ceramah-ceramah ustaz-ustaz pun harus jaga. Kaki potong ni banyak. Ceramah 1 jam, dia potong ambil seminitnya. Dia potong-potong seminit. Ni semua kaki dengki belaka sebenarnya. Dia potong seminit, pam, dia bubuh masa tu, kita duk kata ustaz ni tak guna betul. Habis. Ya, maka kita kena hati-hati. Baik. Dan disebut juga di sini dorongan agar mencintai orang-orang yang bertakwa. Dorongan agar mencintai orang-orang yang bertakwa. Orang perempuan bila mana belum kahwin atau setelah kahwin, bercerai, hidup atau bercerai mati, maka apabila datang pinangan padamu, Nabi pesan, pilihlah orang, bila orang yang main minang tu ada agama dan ada akhlak, maka terimalah. Terimalah. Habis cerita. Sebab tu dengan orang-orang yang bertakwa, maksudnya ya, kita ni kena baik dengan orang-orang bertakwa. Cari seseorang yang boleh mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Orang lelaki pun sama juga. Kalau bini mati ke, bercerai hidup ke apa ke, jangan duduk sorang-sorang. Jangan duduk sorang-sorang. Kenapa? Sebab pahala dia sikit. Bila menikah, pahala dia banyak sikit. Okey, tambah-tambah dapat bini jenis kuat membeli belah. Pahala nak bagi tahu yang tadi bahawa yang pertama sekali dalam hadis cinta diwarisi. Ya, hadis ni walaupun hadis dia adalah hadis dhaif, sebab Muhammad bin Fulan yang kita tak kenal dia tadi tu, dia tu majhul, tidak dikenali. Jadi kita tak tahu siapa yang diperbubuh nama situ, maka hadis tu tidak boleh diletakkan sebagai hadis sahih disebabkan di situ majhul, tidak dikenali. Tapi kita nak tengok apa isi kandungan di dalamnya. Bila disebut tentang kasih sayang ni, maka ulama mengatakan kita ini sepatutnya mengambil dorongan agar mencintai orang-orang yang bertakwa, ya, dan membenci pelaku-pelaku maksiat. Kerana apa? Agar dua sifat yang ada pada ni, kasih kepada orang bertakwa dan benci kepada pelaku maksiat, diwarisi oleh keturunan kita. Supaya keturunan kita itu mewarisi perkara-perkara yang baik dan membenci perkara buruk, dan agar dia memperolehi manfaat dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Yang kedua, peringatan. Tadi dorongan, ni peringatan. Peringatan apa? Agar tidak membenci orang saleh. Hari ini kita komen alim ulama tu macam kita alim ulama juga. Dia kalau nak komen setara dengan kita tak apa. Kita nak tegur dia boleh, sebab alim ulama dulu pun dia macam tu kak, dia bahas ilmu. Kalau tak betul dia kata dia okey, dia mengaku dia tak betul. Tapi kalau benda tu salah, dia perbetulkan dengan cara betul, tak ada masalah. Tapi kita kalau rasa tak ada ilmu, jangan komen. Disebabkan takut apa? Takut ucapan kita itu jadi bahan bukti nak campak kita dalam neraka jahanam. Yang tu yang paling buruk tu. Dan peringatan agar tidak membenci orang saleh kerana hal tersebut akan membahayakannya dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Siapa yang benci, tuan punya badan tu pun akan bahaya. Dan lebih buruk, takut perasaan benci dia tu diwarisi oleh zuriat keturunan dia. Benci pada orang baik, benci pada orang saleh, kemudian dia tu juga suka dalam hal-hal maksiat. Tapi dengan orang saleh ni dia benci. Takut dua perkara ini mewarisi atau diwarisi oleh zuriat keturunan kita.
Maka apa kita nak sebut pada malam ini? Yang pertama, tolonglah buat kebaktian terhadap arwah mak atau ayah kita dengan cara yang memang diajak dalam sunnah. Cara yang pertama, mendoakan mereka. Hak tu dah tentu. Cara yang kedua adalah bersadaqatun jariyah atas nama mereka. Waqaf yang paling elok, kekal. Saya alhamdulillah belanja ubah suai dekat Mahat Tahfiz Al-Banat kami perempuan baru buka dan hari ni opening ni belanja dekat 172,000. Saya dapat cepat betul. Alhamdulillah clear semua hari ni dah buka dan ramai orang yang bersedekah. Maka kita ni cari wakaf yang kekal untuk bantu. Dan salah satu daripada cara lain selain doa dan sedekah jariah adalah dengan berhubung silaturahim dengan kawan kepada arwah mak dan ayah kita. Bagi mereka kebaktian, bagi kasih sayang kepada mereka. Jangan putuskan hubungan seperti mana hubungan mereka dengan ayah dan mak kita pada satu ketika dulu. Insya-Allah. Dan janganlah kita membenci para ulama kerana takut-takut rasa benci itu mewarisi bencinya anak-anak keturunan kita terhadap orang agama. Ya, dan kalau nak bencilah kepada pelaku maksiat, bukan benci kepada dia tu, tapi benci kepada perbuatan yang dia buat. Dakwah kita kena terus dakwah juga. Moga-moga dia mendapat peringatan dan kita tu istiqamah dalam hal melakukan ketaatan yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah.